Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam Ramadan yang ke-16. So, bila kata kita dah pun 16 hari berpuasa, maksudnya tinggal lagi 14 hari je lagi berbaki dalam bulan Ramadan ni untuk kita teruskan dengan amalan yang kita dah mula daripada awal bulan Ramadan hari tu, kan? Okey. So, ya, macam kita tahu bulan Ramadan ni bulan yang penuh dengan berkat, penuh dengan rahmat, penuh dengan maghfirah, dengan keampunan dan macam-macam lagi lah, kan? Adanya Lailatul Qadar, malam jatuhnya Al-Quran dan sebagainya. Jadi bulan Ramadan ni lah bulan tarbiyah, bulan yang mana kita nak menambah baik amalan kita. Kita nak tambah, nak banyakkan lagi amalan lagi, kan? Kalau dulu sebelum kita solat biasa-biasa hanya 5 waktu yang fardu je. So bulan ni lah kita nak nak tambah amalan-amalan sunat, tarawih, baca Quran, dan sama jugalah dengan amalan-amalan lain. Kita tak naklah jadi orang yang rugi, yang mana orang yang masuk bulan Ramadan dan dia keluar, dia sama je macam 11 bulan yang sebelum ni lah. So bila sebut pasal kerugian ni, kan, so saya nak kongsikan 5 kerugian seorang Muslim di bulan Ramadan. Yang pertama ni, orang yang rugi dalam bulan Ramadan ni adalah orang yang bila dia berpuasa tu, dia tak berdoa dekat Allah masa dia bangun sahur tu. So macam kita tahu, kan, sahur ni, dekat sahur ni adanya keberkatan tau. Okay. Orang yang bangun sahur ni dia lebih, orang kata, lebih bertenaga lah nak dibandingkan dengan orang yang tak bangun sahur ni, kan? Jadi bila kita doa tu, waktu tu lah yang paling, orang kata, mustajab untuk kita doa. Jadi bila kita tak doa, kita tak manfaatkan waktu tu, jadi kita tergolonglah dalam kalangan orang-orang yang rugi ni tadi. Okay. Yang keduanya, kan, kerugian orang yang berpuasa bulan Ramadan ni adalah apabila dia tunggu waktu berbuka tanpa doa. Macam tadi sahur, kan, tadi sahur dia bangun, dia tak doa. Yang ini dia berbuka tapi dia tak doa. Waktu berbuka ni lah pun Nabi dah bersabda dalam satu hadis riwayat Ibnu Majah yang mengatakan, sungguh orang berpuasa ni mempunyai doa yang dikabulkan dan tidak akan ditolak tatkala dia berbuka puasa. Dan kerugian yang ketiga orang berpuasa ni adalah bila dia habiskan waktu siang ni dengan tidur. Okey, macam kita tahu, kan, tidur ni tak salah bulan puasa, kan. Orang yang rugi di bulan puasa ni bila dia habiskan waktu dia dengan tidur je. Sedangkan sebenarnya dalam waktu Ramadan ni kita banyak masa. Jadi rugilah kalau waktu ni dah lah kita tahu adanya berkat, rahmat, keampunan sebagainya, tapi kita tak manfaatkan. Kita tak buat amalan, kita tak buat solat duha ke, kita tak baca Quran ke, kita tak ni, tak itu, kita rugilah. So kalau dia tak berdosa lah, cumanya kita rugi. Inilah kategori orang kata, yang Nabi kata, orang yang berpuasa tapi sekadar mendapat lapar dan dahaga. Dia dapat pahala lapar dan dahaga je, dia tak dapat pahala lain-lain. Yang kalau dibandingkan dengan orang yang berpuasa yang memanfaatkan betul-betul masa dia, dia dapat lah. Nabi dah bersabda, berapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat pahala puasanya melainkan hanya lapar dan dahaga je. Dan berapa banyak orang yang solat malam, tidak dapat pahala solat malamnya kerana dia sekadar bangun malam. Dan yang kerugian yang keempat orang yang berpuasa di bulan Ramadan adalah bila dia tak baca Quran. Macam tadilah, bulan ni lah, kan, untuk kita tambah baik amalan kita, kita perbaiki bacaan Quran kita bertadarus dan sebagainya. Tapi kalau kita tak buat, kita tak ni, kita rugilah. Imam Syafi'i sendiri, kalau nak tahu, Imam Syafi'i sendiri dia khatam Al-Quran setiap kali bulan Ramadan sebanyak 2 kali. Kita so yang kelima, kerugian orang yang berpuasa di bulan Ramadan adalah bila dia tidak bersedekah. Okey. Lagi sekali diingatkan, bulan puasa ni lah bulan yang untuk kita lipat gandakan pahala, kan. Kalau dulu kita sedekah mungkin RM1, RM2, so mungkin kita boleh sedekah RM5, kan, tak luak pun. Sebab kalau mungkin RM5 tu lah waktu kita pergi lunch kita guna, kan. Tapi bila kita berpuasa, RM5 tu masih kat tangan tau. So why not kita spend duit tu untuk kita sedekah, kan. Dan sedekah tu bukanlah, sedekah tu adalah amalan, dan amalan tu kebaikan dia kat kita juga, kita yang rasa. So rugilah, kan, kalau bulan puasa ni kita tak bersedekah, kan. Sebab Rasulullah sendiri, sebab satu hadis mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling pemurah buat kebajikan, terutamanya bila waktu Ramadan, bulan Ramadan. Okey, jadi ialah Nabi ni adalah sebagai contoh. Jom dengan berbaki lagi beberapa beberapa minggu, lagi 2 minggu lebih kurang untuk kita habis ni bulan Ramadan. So jom, masih belum terlambat lagi untuk kita rebut peluang ni, untuk kita perbaiki amalan kita, untuk kita menambah baik lagi, untuk menambah lagi amalan-amalan, melipat gandakan lagi amalan-amalan kita, insya-Allah. So itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.